على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, senang jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat dipertemukan pada malam ini untuk kita menyambung pengajian daripada kitab berkenaan dengan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita telah bincangkan tentang peranan beberapa ibadah yang diperlukan untuk membina ketahanan diri kepada orang-orang yang melakukan tugas sebagai pewaris Nabi SAW, menyampaikan kebenaran, berdakwah di jalan Allah, memperjuangkan untuk menegakkan agama Allah. Maka pengarang kitab ini telah bawa ayat daripada surah Al-Muzammil untuk tatapan kita bersama berkenaan dengan persiapan persiapan dalaman kepada orang yang nak buat kerja sebagaimana yang telah disebutkan tadi, iaitu kerja nak membawa kebenaran, nak menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru manusia. Sebab apa? Kerana perkara-perkara ini penting, kerana apabila perkara ini ada pada diri seseorang yang melaksanakan tugasan tersebut, dia akan melaksanakan dengan secara sabar, redha, tahan lasak, tahan uji. Kerana apa? Kerja yang dia nak buat ini kerja yang penuh cabaran, kerja yang bukan kerja yang semudah dihamparkan dengan permaidani merah, tetapi penuh dengan ranjau-ranjau, cabaran-cabaran. Sebab kerja ini, tugas ini menyambung daripada tugas para Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam. Tu kan, para Nabi dan Rasul menghadapi cabaran-cabaran semasa mereka melaksanakan kerja bawa kebenaran ini, ya, mengajak manusia mentauhidkan Allah. Ada yang dibunuh, ada yang terluka, ada yang tak ramai pengikut dia, walaupun berdakwah ratusan tahun. Itu sunnatullah. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nak bawa kerja para nabi dan rasul ini juga perlu punya ketahanan dalaman. Biar ketahanan dalaman itu ada. Dari mana tahan dalaman itu? Dari ibadah-ibadah yang telah dinyatakan. Antara lain dalam ayat ini menyebutkan tentang qiyamul lail, tentang tilawatul Quran, tentang maknanya kita berzikrullah. Ya, kerana perkara ini penting untuk membina ketahanan dalaman yang kukuh, supaya kita sentiasa beristiqamah untuk menegakkan kebenaran. Kita sambung lagi pada muka surat 41. Ya, berzikir kepada Allah, beribadah kepadanya, bertawakal kepadanya dan beramal untuknya merupakan satu-satunya senjata dalam peperangan yang menolong orang-orang mukmin bersabar atas bala, sanggup menanggung penyiksaan, memejam mata dari celaan, di mana ianya satu-satunya senjata pada pengikut ini yang tidak dibenarkan untuk menghadapi musuh secara langsung. Ya, maksudnya perlu ada persiapan. Disebut tadi zikir, zikrullah, berzikir kepada Allah. Itu sebab dalam Al-Quran disebut ya ayyuhallazina amanu fasbutu wadhkuru. Allah menyebutkan wahai orang-orang yang beriman,
tetaplah kamu di atas jalan Allah, wadhkuru, dan sentiasa mengingati Allah, sentiasa berzikir. Itu sebab orang yang nak bawa kebenaran ni, dia perlu ada, dia sebut sini, perlu ada rutin zikrullah dia, zikir dia, kena ada zikir. Ya, walaupun tak perlulah nak masuk tarikat, tapi kena ada zikir, mana yang diratibkan, dia jadi rawatib, jadi iringan kepada, maknanya perjuangan dia menegakkan kebenaran, kerja dakwah dia, kena ada zikir. Ya, zikir antaranya zikir pagi, zikir petang. Zikir-zikir yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena laksanakan. Ya, supaya dengan zikir ni antara lain akan mententeramkan hati kita. Bila ada cabaran-cabaran, ujian-ujian, hati kita tetap tenang, tidak gelisah, keluh kesah. Dan kita tahu bahawa ini merupakan sunnatullah. Bila kita bawa kebenaran Islam, pasti berhadapan dengan cabaran ni. Kena ada zikir khas. Itu sebab macam mana Syahid Hasan Al-Banna rahimahullah, pengasas Ikhwanul Muslimun, dia buat zikir yang dipanggil Al-Ma'thurat, disusun dan diwajibkan, maknanya dia diarahkan anggota dia beramal zikir ini pagi dan petang, menjadi rutin dalam harian kehidupan mereka. Sebab cabaran yang nak dihadapi ni, dia tak boleh kita berhadapan gitu-gitu je, sonok-sonok je. Kita kena nak berjuang kebenaran, tapi tak ada persiapan dalaman, antaranya zikrullah tak ada, maka kita akan ruyuk, kita akan mudah ngedor, mudah ngundur. Ya, bukan mudah mana nak ke depan lagi, ngundur terjun parit, terus senyap, tak bergeti dah orang kata. Tak ada dah senarai nama orang yang sentiasa bawa kebenaran. Dulu bukan main semangat, tiba-tiba kerana apa? Antara punca dia ialah kerana tidak ada antara, ialah persiapan dalaman. Ya, ayat Allah yang kita baca dulu dalam surah Al-Muzammil ini mendidik kita supaya kita sediakan ruang dalaman kita dengan pengisian input zikrullah. Carilah zikir-zikir Al-Ma'surat tadi, pagi petang. Zikir la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, istighfar dan sebagainya. Kena dijadikan rutin, makna kena dimestikan pagi petang ataupun setiap selepas solat, dimestikan kena ada. Ya, kena ada. Sebab apa? Cabaran. Ya, itu sebab Allah menyebutkan wallazina amanu. Apa dalam ayat Al-Quran menyebutkan tentang bagaimana orang-orang yang beriman, hati mereka tenang, tatma'inna qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Hati bila berzikir dengan Allah, hati tenang. Ya, bila tenang hati kita ni, kita akan berhadapan dengan apa-apa situasi dengan perasaan yang tidak gundah gulana, sabar, tenang. Ini cabaran, memang kena ada zikir-zikir ni. Di samping tu kita cerita tentang qiyamul lail, kita kena ada ni. Kena buat. Baca pagi petang terutamanya. Kena ada. Kena ada wirid-wirid kita, supaya kita mendapat ketenangan jiwa, kesabaran jiwa. Bila kita berhadapan dengan apa-apa cabaran, kita dapat tempuhi dengan selamat sejahteranya. Apa nak jadi, jadilah. Hatta walaupun syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tak kisah. Kenapa? Jiwa tenang, dah tahu dah. Dan kita kena tahu, bila kita bawa benda baik, bawa kebenaran ni, tak tentu cabaran tetap ada. Yang kita bila kita bawa baik, kita ajak berdakwah, kita ajak berdakwah pada orang, ajak mengajak ke arah kebenaran, kita rasa
Tak ada apa seronok, kita ada seronok je. Tak ada apa-apa cabaran. Tidak. Ada cabaran. Ya, dari masa ke semasa. Ya, mari kena ada zikrullah. Dalam hadis Nabi SAW bagaimana hadis itu menyebutkan tentang di dunia ini ada malaikat, dipanggil malaikat sayyarah. Sayyarun ini mana dia berlega, dia bergerak. Ya. Malaikat ni kalau bahasa Arab sayyarah ni kereta, mana pergerakan ni dia bergerak. Dia kilo lah. Kilo. Apabila dia bertemu dengan majlis zikir, dia akan berhenti, stop di situ. Dia akan berada di situ. Kemudian dia akan bertemu dengan Allah, dan Allah tanya malaikat ni, apa kamu buat tadi? Allah Maha mengetahui. Cuma Allah nak tahu daripada malaikat sendiri. Maka malaikat tu beritahu, kami tadi datang daripada orang yang bertasbih memuji engkau, mensucikan engkau, membesarkan engkau, bertahlil, bertahmid dan sebagainya. Jadi ni ya tuan-tuan, ya, maknanya zikir ni jangan dipandang pandang remeh. Penting untuk pembinaan dalaman kita. Penting untuk membina kualiti dalaman kita menghadapi cabaran luaran. Mana tahan uji kita. Tahan uji. Ni insya-Allah itu antara. Disebut sini bertawakal juga kepada Allah. Ya, beramal untuk Allah. Maknanya kita ikhlas kerana Allah. Ni satu-satu senjata yang ampuh. Senjata kalau nak perang dan sebagainya melawan musuh-musuh Allah, perang luaran, perang dalaman dengan syaitan-syaitan, perlu zikrullah. Itu sebab Allah dalam Al-Quran Allah menyebut, innal ladzina nattaqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka diganggu oleh syaitan, mereka diganggu oleh kumpulan syaitan, puak-puak syaitan, mereka tazakkaru, sentiasa ingat kepada Allah. Zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka adalah orang-orang yang celik, mengetahui tentang hakikat kebenaran. Bila mereka diuji oleh Allah, syaitan ganggu, mereka ingat Allah. Syaitan ganggu, mereka beristighfar kepada Allah. Ini orang yang bertakwa. Ya, Allah sebut lagi, uzkuruni azkurkum. Sebutlah kamu akan daku, niscaya aku sebutkan kamu, kata Allah. Kita kena zikir kepada Allah. Jangan pandang mudah. Kalau tak ada hai apa, kita berzikir subhanallah. Kalau tak ada hai apalah, duduk saja lah. Zikir di samping bacaan Al-Quran, di samping tadilah qiyamul lail yang disebutkan tadi, zikrullah. Allah menyebutkan dalam ayat ini, menyambung, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila wadharni wal mukadzibina ulin ni'mati wa mahilhum qalila. Dan bersabarlah terhadap apa yang dikatakan oleh mereka yang menentangmu. Bersabar. Dia cela kita, dia kata kita, dia kutuk kita. Sabar. Kalau kita beramal dengan Islam ni, kadang macam-macam orang peleceh. Dulu orang peleceh bila pakai tudung je, pakai niqab ke, dia peleceh. Ada dulu kan istilah hantu kom-kom. Ya, teman-teman saya budak ni kan, kesenangan aku orang dia pakai purda, pakai hijab, pakai tudung. Ingat ke betul? Dia berkata di Kuala Lumpur ada hantu kom-kom. Dia perli je demo. Dia perli je demo ni. Orang nak beramal dengan kebaikan, nak menyeru kebaikan. Dia perli sana, perli sini. Apa kamu ni rajin benar ke masjid, lambat lagi nak mati. Kamu nak mati sangat ke? Kamu nak tunjuk alim ke? Macam-macam. Dia ustaz dah ke lebih? Nak lebih tu ke ustaz? Tak ustaz pun boleh. Baru nak start pun boleh. Jangan kira. Dia kata dia perli-perli. Tapi lah ni kita tengok. Kadang tengoklah ni. Yang kata lu hantu kom-kom.
Tapi orang tu tak tahu ada ke lagi, tak ada kan. Yang membeli tu hari ni tengok, semua orang kena pakai. Ni walaupun kepala tak tutup pun, mulut, hidung, mulut tutup. Dah terbalik pula. Orang rasa tutup kepala dulu. Dia kepala tak tutup, tapi di sini tak berani juga, takut. Cubalah kalau boleh tutup kepala tu. Itulah hikmah Islam, nak menjaga daripada pandemik, wabak ni macam-macam. Kenapa Allah Ta'ala suruh perempuan menutup aurat? Kerana nak jaga daripada wabak. Wabak macam-macam wabak. Punca daripada pendedahan aurat. Kan? Bukan sekadar wabak corona aja. Kena wabak corona tutup, biar kepala terdedah juga. Dia terbalik. Dan jauhkanlah dirimu dari mereka dengan cara yang baik. Jauhkan dirimu daripada mereka. Kita nak bergaduh dengan mereka ni kadang. Buang masa je. Buang masa. Kerja banyak, kita bergaduh demo. Demo bukan nak dengar sangat. Maknanya, jauhkan dirimu dari mereka dengan cara yang baik. Dan biarkanlah aku saja membalas orang-orang yang mendustakan bawaanmu itu, kata Allah. Nampak? Kita ada Allah. Kita kena, bila kita buat kerja baik, kerja dakwah, kerja perjuangan menegakkan agama Allah ini, di samping kita tadi ketahanan dalaman, kita serah, tawakal kepada Allah. Allah sebut tadi, bahawa biarkanlah aku wazarni wal mukadzibina ulil ni'mati wa mahilhum qalila. Dan biarkanlah aku sahaja membalas orang-orang yang mendustakan bawaanmu itu, orang-orang yang berada dalam kemewahan, dan berilah tempoh kepada mereka. Beri tempoh seketika kepada mereka. Ini nanti Allah nak, mana nak balas, Allah balas benar-benar. Ni penentang agama Allah, penentang kebenaran, kena faham ayat ini, kena dengar ayat ini. Bahawa Allah kata, biarkan Allah yang akan balas. Kerana Allah yang maha berkuasa balas perbuatan-perbuatan jahat mereka kepada para pejuang Islam, para pendakwa Islam. Tunggulah. Allah kata ni, wazarni wal mukadzibin. Tunggu. Wa mahilhum qalila. Mana beri tempoh. Qalila ni singkat. Tempoh agak okey. Setara mana? Atas dunia ni seronok. Tarik di betul-betul seronok, mati itu je. Terperolak situ je. Mati situ je. Tumpah situ je. Atau datang apa masalah. Maknanya janji Allah pasti, tuan-tuan. Kena yakin. Allah beri tempoh sekejap je. Dan mana jangan kita risau. Mana orang-orang yang bawa kebenaran Islam, berjuang jalan Allah, jangan risau. Allah ada. Terserah pada Allah. Kalau hadapi cabaran macam mana pun, cabaran gini-gini, Allah ada. Ya Allah. Serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang diajar dalam surah Al-Muzammil ini. So kita tahu, kita ingat. Bila kita buat sesuatu, kita tahu Allah ada. Jangan kita buat sesuatu benda baik, buat satu kebenaran, kita tak rasa Allah ada. Kita rasa seronok je. Atau kita rasa lain. Kita rasa kerana ada sesuatu, tak dapat, lebur. Tak dapat balak, udah merajuk. Ini bukan pejuang kebenaran. Ini pejuang pembalakan. Nak balak. Ada orang kena tu. Kita kena niat bahawa kita nak bawa kebenaran Islam itu ke tengah masyarakat. Niat kita untuk berdakwah, mengajak manusia beriman, mengajak manusia selamat dunia dan akhirat. Inilah maknanya kerja kita. Inilah maksudnya tugasan kita sebagai hamba Allah, nak mengajak orang lain supaya sentiasa maknanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pentingnya. Tadi zikir, kemudian kita kena ingat bahawa Allah ada. Allah ada. Sebab disebut tadi bersabar. Kutuk cela ni ghalib biasa, tuan-tuan. Kutuk cela orang tak berapa, orang tak setuju, orang bila orang buat kebenaran macam-macam. Tambah hari ni
Bila ni buat ni sikit tak betul, tu pun tak betul, ni tak betul. Suruh dia buat tengok. Langsung tak betul kot. Kadang buat macam ni tak, bangkang saja, tak betul saja. Kita kira orang. Kita kira bila kita dah bincang, ada kesepakatan, benda tu ada faedah, ada kebaikan untuk ummah, kebaikan untuk Islam, jalan. Jalan. Walaupun kita tahu ada pelbagai risiko. Ada perangai-perangai Abu Jahal, Abu Lahab, zaman berzaman sampai kiamat, tetap ada. Tetap ada, tuan-tuan. Walaupun Abu Jahal, Abu Lahab semua dah mati, tapi dia punya perangai dia, sikap dia kepada perjuangan Islam tetap berlangsung sampai kiamat. Kita bawa baik sikit, sudah macam-macam. Sabar. Sabar. Apa yang dihajati oleh pendakwah dari Allah? Apa kita hendak? Mereka membawa bendera dakwah kepada Allah. Maknanya pendakwah ni, mereka ni berdakwah di jalan Allah. Ibarat bawa bendera, panji Islam. Dan mereka menghadapi sesaan serta tentangan pada jalannya, di mana inilah satu-satunya senjata yang menetapkan kaki-kaki mereka dan juga hati-hati mereka. Nak sahabat mana? Ya, amalan tadi ni. Ada zikrullah, ada qiyamul lail, baca Quran, ibadah-ibadah lain, puasa, sedekah. Ni kena ada. Kena ada. Ini merupakan, inilah antara senjata untuk menetapkan kaki kita. Maksud kaki tu tak goyah, tak lari. Tak lari. Dia kata sat lari sana, lari sini. Bukan lepas katak, lepas kijang lagi. Dia. Tuan-tuan, kita yakin apa kita buat ni benar, tetapkan pendirian kita. Tapi tuan nak tetap macam mana? Nak bagi sentiasa tetap, kena ada pengisian dalaman. Macam mana saya sebut tadi. Mana kena rajin baca Quran. Ada zikrullah, zikir-zikir kena ada pagi petang. Kena ada. Sekiranya gerakan Islam tidak pernah mempedulikan seperti dalam peringkat ini, dari sudut peribadatan, kerohanian, sentiasa bangun malam dan bergila-gila dalam menghidupkan suasana ini, maka ia akan mendapati bahawa tentera-tenteranya akan jatuh satu persatu, akan tumbang, dan mereka hanyut dengan ujian. Ni kita. Mereka akan hanyut dengan ujian. Kadang-kadang bukan ujian susah sangat pun, tak kena seksa lagi pun. Macam di luar-luar kena tangkap, kena bunuh, kena seksa. Tuan-tuan, kita tengok orang yang kena penjara, contohnya di Mesir, tuan-tuan. Ada seorang sahabat saya kena penjara. Kalau nama ni bila tengok rekod, ada pernah kena di Malaysia ni, kena di Malaysia, di sana pun kena juga. Tu dia kata seksaan tu berlainan. Kadang dia rasa ni banyak apa dah. Tutup mata ditutup, tak nampak dunia ni, tertutup mata. Bayangkan. Kadang-kadang tidur pun ni macam-macam ada. Macam-macam ada. Ini cabaran. Dan seksaan macam-macam, sejuk, panas ke apa ke. Tiap-tiap hari tu berbeza-beza. Seksaan mental terutamanya, psiko dia. Psikologi dia. Jadi ni tuan-tuan, jadi macam mana cara nak hadapi ni? Ni hidup. Kalau tak ada lah dalaman, tuan-tuan, kalau kita kena gila keluar terus gila terus. Tak betul terus. Tapi bila orang ada ketahanan dalaman, persiapan dalaman, dalaman ni, dalam pun ni seronok. Mana dia kata dalaman, kalau bab sembahyang ni rasa dah seronok, dekat benar dia dengan Tuhan dah. Dekat sangat, tak ada apa dah, dengan Allah Ta'ala je. Dia rasa seronok, rasa lazat beribadat. Kalau kita entah macam mana, kena macam tu, terus ruyup terus lah. Ni ujian ya. Ni balak. Yang saya pernah baca dulu, hadis Nabi menyebutkan antara
Manusia yang dahsyat ujian dia ialah para anbiya, para nabi-nabi alaihimus salatu wassalam. Summal amsal, kemudian yang seumpama dengan nabi-nabi, macam pewaris nabi, ulama, pejuang-pejuang Islam, dan orang yang berada di atas jalan kebenaran. Dia akan sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ujian itu sebenarnya nak menghinakan dia, nak bagi naik darjat dia, nak sebagai tanda Allah sayang, Allah uji dia. Jadi kita kena jaga ibadat-ibadat kerohanian dalaman kita ni, kena jaga. Ya, semaya, jaga on time, berjemaah. Ya, ini. Jadi dia akan ada kekuatan. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buat, istiqamah buat. Jadi kekuatan dalaman yang berbeza daripada apa yang kita rasa pada selalunya. Tidak dapat tidak, bangun malam perlu dikekal sebagai satu perkara teori kalaupun bukan untuk dipraktikalkan. Maknanya mesti ada, mesti disebut bangun malam ini. Tidak ada satu penelitian yang lebih besar daripada pendakwah selain daripada menghafal Al-Quran. Bukan salah baca, hafal. Sebab bila menghadapi apa-apa, kita nak cari Quran ke satu. Kena penjara ke? Kena apa ke? Takkan cari Quran? Tak ada. Bila hafal, ada. Ada kita duk baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita hafal yang pendek je lah ya. Kalau Allah. Tapi orang yang berjuang pada agama Allah ni, mana dia training supaya menghafal Al-Quran. Kerana sesungguhnya pendakwa yang tidak menghafal Al-Quran kecuali beberapa ayat sahaja yang dibawa dalam sembahyang, bagaimana dia akan bangun malam dan bagaimana gerakan hatinya menjadi khusyuk. Mana hafal pun tak berapa banyak, hafal ada sedikit ya. Walaupun tak khatam, tak hafiz, tapi hafal. Yang ni kan, ini tidak. Dalaman kita akan jadi kosong. Itu sebab Nabi kata orang yang sentiasa menyebut nama Allah dan orang yang tak sebut nama Allah ni seumpama orang hidup dan orang mati. Macam orang hidup, orang mati. Mana orang yang sentiasa ingat Allah, zikrullah, dia anggap orang hidup. Orang tu hidup. Tetapi kalau tak ada berzikir, tak ada apa, melalak je, nyanyi, melalak, kan? Sampai kita tak dengar, tak larat dah. Jadi dia ibarat orang mati. Ibaratnya orang mati kalau tak ada zikrullah, tak ada baca Quran. Disebut hadis Nabi yang lain juga, rumah yang sentiasa disebut zikrullah, dia rumah yang tak zikir kepada Allah, yang tak ada apa zikrullah, aku baca Quran ke lagi lah. Nabi pun kata ibarat orang hidup dan orang mati. Maknanya rumah yang tak ada zikrullah, tak ada amalan-amalan kebajikan itu, dia anggap macam rumah orang mati. Macam bilik jenazah. Senyap je, itulah rumah. Mana kena ada zikrullah. Hidupkan suasana kita dengan zikrullah, dengan ibadah-ibadah. Baca Al-Quran. Kerana sesungguhnya pendakwa yang tidak menghafal Al-Quran, kecuali beberapa ayat sahaja ni boleh sembahyang, bagaimana dia akan bangun malam dan bagaimana gerakan hatinya menjadi khusyuk. Bagaimana dia akan merasa kelezatan taat dan ibadah, menjadikan kelezatan Al-Quran tidak bercampur dengan detikan hatinya, dan menjadikan Al-Quran itu memenuhi kehidupannya, jiwanya, pendengarannya, penglihatannya, jika ia tak menetapkan kedua kakinya untuk beribadah kepada Allah, sehingga dibuka penglihatan Al-Quran yang terpancar dari lubuk hatinya. Jadi ni maknanya dia suruh kita bersedia dalaman. Dan orang Islam secara umumnya pun kena bersedia dengan cabaran dunia hari ini. Walaupun kita kata saya tak pendakwa, saya tak didik orang, saya tak ngajar orang, tapi tetap kita perlu juga kekuatan dalaman kita untuk menghadapi cabaran zaman kini. Cabaran gadget, kejahatan sosial, pergaulan bebas, maksiat berluasa. Mana kita nak berhadapan cabaran ni macam mana? Kena ada persiapan dalaman lah tadi. Kalau tidak, boleh ruyuk kita, hanyut kita juga. Nak sembahyang, tak nak sembahyang, sudah.
Ha. Apa? Individu tak kukuh dalaman. Dia rasa semangat sembahyang, pergi sembahyang. Dalaman dia. Mana kekuatan dalaman dia. Jadi kita nak bina. Bila dia kuat dalaman, insya-Allah mudah. Nak qiyamul lail, nak tilawatul Quran, nak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan kena rajin lah. Ya, rajin antara baca Al-Quran. Kadang-kadang kita tak sibuk tengah mana pun, baca semuka, terbanyak ke sikit. Kita sampai Ramadan, ya, elok-elok lah, kita prepare dah. Carilah Quran kita yang simpan tersorok mana tu. Kena simpan dalam robot dalam lemari mana tu, nak cari payah. Dah balut dah punya. Sebab itu kalau tak balut, dia berdebu. Tak apa lah, suci dalam debu lah. Dalam tempoh terakhir ini, bangun malam di kalangan kebanyakan pemuda Islam kita, sekiranya dilakukan, telah menjadi satu aktiviti bulanan, musim dan tahunan dalam tempoh yang terhad. Dulu kita rajin program-program umpama ini. Sekarang je memang tak tahu pasal apa. Kerana kita ni dah sibuk, tak mana sibuk sangat kot, atau sengaja buat sibuk. Sibuk dengan alatan-alatan gadget, sibuk dengan hal dunia yang kadang tak ada apa-apa pun. Sehingga kita melupakan program-program kebaikan seumpama ni. Program ibadah. Dulu kita ada ke dulu program qiyamul lail, zikir munajat. Ya. Sekarang tak ada dah. Orang dah tak gemar dah. Orang tak bersuka dah. Orang nak seronok je. Ya. Sedangkan ini merupakan perkara yang membantu pemuda-pemuda Islam ini supaya dia jadi kuat, jadi hebat. Dulu program ni banyak program. Program fardu ain ni, tilawah Al-Quran. Sesungguhnya metod ataupun cara yang wajib untuk mentarbiahkan pemuda pada permulaan perjalanannya ialah metod Al-Quran. Teknik Al-Quran, cara Quran bawa macam mana. Seperti mana kita sebutkan sebelumnya, tidak akan memadai untuk menjadikan Al-Quran sebagai sumber metod keseluruhannya dan juga sumber tamadun awal. Bahkan mestilah juga menjadikan menghafal Al-Quran sebagai satu matlamat utama dari segala matlamat metod yang lain, khususnya kepada pemuda dan pemudi yang mampu untuk menghafalnya dalam usia mereka yang masih muda. Sebab tuan-tuan, kalau tengok gerakan Islam luar negara macam Ikhwan lah, Ikhwan Muslimin, antara yang ditekankan yang daripada awal lagi remaja ialah hafal Quran. Hafal Quran. Sebab tak heran bila mereka dah besar, mereka boleh hafal Al-Quran walaupun mereka tu bukan mengaji agama. Bukan jangan kita kata hafal Quran ni ustazah je. Ustazah tak hafal Quran ni. Tapi bukan mereka je nak hafal. Orang lain hafal. Sebab dia untuk dalaman kita. Kita takkan nak bawa Quran tu kilo. Takkan tinggal kan. Jadi macam mana nak tahu? Yang kita bawa hati kita lah. Kilo mana kilo. Dia akan berada. Jadi nak jadi dia ada, kena anda simpan, hafalkan dia. Ya. Jadi ni tuan-tuan muslimin hadirin sekalian. Ya. Pemuda-pemudi ditekankan dalam tajuk ini, pemuda-pemudi. Mana ada program-program yang mendidik, mentarbiah mereka dengan cara yang dipandu oleh Al-Quran. Macam tadi lah. Qiyamul lail, tilawah Al-Quran. Itu sebenarnya bekalan kekuatan pemuda-pemudi dan juga orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya metod tarbiyah haraki yang dilakukan oleh jemaah Islam mestilah ditamatkan dengan pemuda-pemuda Muslim. Mestilah telah dapat menghafal sebagian besar dari Al-Quran ketika umur 20-an. Itu kalau kehendak demo. Kehendak pengarang kita ni asalnya orang Arab, kehendak maknanya gerakan Islam. Mereka dah sasar. Kalau bersama gerakan Islam, antara agenda utama dia hafal Quran.
Mereka nak buat macam tu. Ya. Supaya kalau jadi apa-apa, kena jadi apa-apa, mereka bila dah hafal, mereka kan boleh ulang, baca lah kan. Macam kita lah kan. Tak payah nak kendung Quran keluar kilo. Kita dah hafal ayat kursi, kita dah hafal surah ni, kita tak payah bawa. Ya, sekali je mana kita nak berjalan bergerak sana sini. Naik motor ke, bawa kereta ke. Bila kita dah hafal dalam kita dah sebut saja. Tak perlu nak tengok, nak belak kan, tak tengok terlanggar mana-mana ke. Dah kan. Maknanya kita kena ulang. Ini nak bina pemuda Islam. Nak bina maknanya pemuda Islam. Nak bina masyarakat Islam. Nak bina kekuatan dalaman bagi para pejuang Islam. Mana orang pejuang Islam kena ambil berat ni. Jangan ambil mudah. Mana dia? Agar mereka dapat menambahkan lagi diri kepada ketaatan, perubahan, berjaga dan beramal di malam hari, dan di waktu yang sama juga dapat menghayati kelazatan ibadah, kelazatan bangun malam, merasai kelazatan berzikir dan kelazatan bertawakal. Memang kena ada, kena jadi rutin. Bila jadi rutin ni tuan-tuan, dia akan jadi lazat, sedap. Kita ketagih. Kita ketagih. Ya, kita dah rutin kita solat berjemaah. Tiba sekali tu ada tak ada nak solat berjemaah, Allah. Kita rasa ada lain diri kita. Kita ada rasa kelainan dari kita. Kita tak ada rasa nikmat. Kenapa? Tak dapat solat berjemaah fardu. Ya, apa-apalah. Sebab kita ada hair ke tak, kadang-kadang tertinggal. Kita rasa macam bersalah. Sebab apa? Sebab kita rasa keseronokan dalam kita melaksanakan ibadah tersebut. Seronok. Bila seronok ni, maknanya kita dah berada maknanya dalam maknanya inilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Metod tarbiyah pada pengikut ini mestilah menumpukan kepada zikir, mengingati Allah dengan tahlil. Tahlil apa? La ilaha illallah. Atau takbir, Allahu akbar. Tahmid, ya, apa ni? Subhanallah, apa dia? Alhamdulillah. Dan tasbih, subhanallah. Selawat kata Nabi SAW, mengikut wirid-wirid dan zikir-zikir yang sepatutnya tanpa henti siang dan malam. Kena ada tuan-tuan. Tak perlu pula kita nak ikut tarikat. Nanti tanya tarikat mana ustaz? Kalau ada tarikat yang elok, tak apalah, zikir. Kan? Mana kita ambil dari zikir dia. Tapi kalau tak ada, tarikat kita lah. Tarikat sendiri. Ya, tarikat yang maknanya ada maksur, ada daripada yang Nabi pandukan, cuma disusun. Macam tadi al-maksurat tadi. Ambil ada juga insya-Allah. Di samping zikir lepas sembahyang tu, ambilkan zikir maksurat pagi petang. Sebab bila kita hafal, kita boleh amalkan walaupun di mana saja kita berada. Bukan masa tengah mandu, tak ada kan, apa di tikus jadah masjid dah cepat, orang start kereta mandu, boleh baca. Sebab kita dah hafal. Itu dia disuruh hafal ayat-ayat Quran. Sebab dia banyak mengambil ayat Quran dan zikir-zikir. Zikir ni tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, penting perkara ini. Zikir ni penting. Penting sangat tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tak kiralah nak zikir apa ke. Tapi zikir yang ni lah kan, yang Nabi anjurkanlah. Kalau zikir berapu ke benda ya. Allah menyebutkan wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan sebutlah dengan lidah dan hati akan nama Tuhanmu terus menerus siang dan malam, serta tumpukan amal ibadahmu kepadanya dengan sebulat-bulat tumpuan. Ni ceritanya ialah berzikrullah. Berzikrullah dan tumpukan amal ibadahku kepada Allah. Maknanya ikhlas kepada Allah. Kita letakkan patut ihsan, kita tengok makam ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu lihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bila kamu tak rasa kamu melihat Allah Taala di hadapan kamu, tapi kamu kena, maknanya Nabi kata,
kamu kena ingat pula bahawa Allah melihat engkau. Ya. Sesungguhnya pemuda Muslim yang menghabiskan zaman remajanya dengan keasyikan beribadah serta ketaatan kepada Allah, tekun membaca Al-Quran, penat kakinya di malam hari kerana taatkan Allah, mengingati Allah dengan penuh khusyuk sehingga mengalir air matanya, hatinya sentiasa bergantung dengan masjid serta tenggelam dalam zikir, hatinya sentiasa dalam keadaan berdepan dengan Al-Quran dan suasana malam seperti dengungan lebah memahatkan Al-Quran, dan hati dan fikirannya adalah seorang pemuda misali yang wajib diawasi pembinaannya oleh gerakan Islam, dan sekiranya tidak diberikan perhatian kepadanya maka ia dalam keadaan ini akan menjadi riak, awal-awal lagi mudah lemah dengan godaan puak taghut. Inilah metod pembinaan awal dari surah Al-Muzammil. Ya. Mereka tak ada pembinaan dulu disebut si pemuda. Tak kira pemuda, petua pun tak apa. Janji ada persiapan ni. Supaya apa? Dia tidak akan rasa riak atau tergoda dengan tawaran-tawaran daripada pemerintah taghut, zalim, kufar yang jahat. Dia pun offer kita. Ni syekh, ni ustaz ni, tak payahlah beria ni. Ambil ni jawatan ni, pegang ni, gaji ni. Tak payahlah duk lawan-lawan sangat. Tak payahlah duduk bangkang-bangkang sangat ni. Tu lawan kamu tu gini. Dapat tu lebur. Senyap terus. Jadi nak elokkan benda-benda macam ni, mana kita dapat tawaran habuan. Sebab musuh Islam ni, dia punya dia punya ujian dari musuh ni dua. Satu yang berbentuk sakit, musibah. Satu lagi lah bentuk kemewahan, tapi kemewahan yang menjerut. Dia tahu, dia offer dengan benda mewah. Tu yang ramai orang ruyuk tu. Bila benda mewah, siapa tak nak? Bagi tu, bagi ni, ruyuk terus. Tak cakap sebutir pun tentang kebenaran Islam. Tak cerita pun tentang bagaimana Islam menitik beratkan, maknanya menegakkan kebenaran. Ini tuan-tuan, muslimat sekalian, ini. Jadi jangan kita bila ada persiapan dalaman ni kita bertolak. Hati syaitan kata nak ajak riak lah, wujud ke, tolak. Orang luar ni nak offer kita macam-macam, nak bagi duit banyak. Ustaz ni tinggalkan kerja dakwah ni ustaz, tak payahlah. Tinggalkan kerja ni menyuruh menegur ni, tak payah. Menegur kerajaan ke apa, tak payah. Ustaz dapat jawatan ni gaji besar, cukup. Bukan salah untuk jawatan gaji tu dia, tapi salahnya kerana jika umpan untuk menyekat, memberhentikan gerak kerja berdakwah dan menegakkan kebenaran Islam. Offer je ni, siapa tak nak ya? Dia pun susah hidup, bolehlah. Dapat duit dan sebagainya, dapat jawatan tu jawatan ini, dapat gelaran itu gelaran ni, datuk dah tan tin tun ke macam mana kan? Ini di antara cabaran yang akan sentiasa dihadapi oleh orang yang buat kerja kebenaran ini. Ya. Yang penting jangan mudah goyah dengan tawaran-tawaran offer golongan taghut, golongan pelampau, golongan yang tak mau kembali kepada kebenaran Islam. Ya, offer dia lumayan, duit banyak. Jadi ni ya, muslimin dan muslimat sekalian, tentang tajuk kita pada malam ini. Saya rasa saya nak berhenti situ. Semangat menghadapi taghut ni. Taghut, apa taghut ni ya? Ni tak dengar taghut tu. Dulu kita rajin dengar taghut ni. Taghut ni apa? Taghut ni ialah yang melampaui batasan atau sempadan yang ditetapkan oleh Allah. Mana buat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Taghut lah tu. Taghut ni bertara. Dia melampau, dia melimpah. Macam contohnya air sini, limpah ke sana. Dalam bahasa Arab dia panggil taghut tu, tara lah, dia panggil tara. Dia melimpah ke sebelah. Taghut ni manusia yang dia tidak mahu kebenaran ditegakkan. Dia sentiasa menghalang kita dengan ucapan, dengan perbuatan. Ini termasuk kategori taghut. Jadi insya-Allah kita berhenti setakat ni.
Wallahu alam. Ada apa tuan, jika ada soalan pertanyaan ke sehingga tajuk ni? Ya, saya Iyalah. Iyalah, betul ada. Iyalah. Dan dia memang gitulah cabarannya. Dia akan ada. Ya, maknanya orang yang buat kebenaran macam cabaran. Ya. Dah nak berjinak dengan kebenaran, nak berjinak dengan apa gerakan Islam, nak berjinak dengan perjuangan Islam, dia offer macam-macam. Kadang tu apa sangat pun kan pelikat aja lebuh dah. Ya. Itu je ya. Maknanya istiqamah tu tadi, dia kena bukan semangat je, dia kena ada dalaman tu kuat. Mana dia boleh tepih. Ni tak mau ini nak lemahkan aku ni Maka dia tolak benda-benda kemewahan yang boleh menghalang dia daripada menyampaikan kebenaran tu. Kan? Bukan kata dia tolak kemewahan tu, tidak, tapi dia tolak benda dia tahu. Ni benda yang kalau dia dapat benda, dia akan menghalang dia. Tu apa? Tu ada syaratnya. Kamu nak ini. Macam Nabi SAW dia offer. Dia offer apa? Jadi kaya. Kami kan bagi dia kekayaan. Nak offer apa pangkat. Nak pangkat apa? Beri pangkat yang tertinggi. Nak apa perempuan. Nak yang cantik mana, comel hotel. Jangan. Tapi Nabi kata dia tak nak. Bahkan Nabi kata apa? Kalau diletakkan matahari di kanan dia, bulan di kiri dia, tetap dia tak akan berhenti melaksanakan kerja menegakkan kebenaran ini. Atau dia mati kerana kena buat kerja tersebut. Itu kena tak berganjak tu. Mana kita akan sentiasa bersedia memperjuangkan kebenaran, kan? Bukan kerana ada suapan-suapan, ada maknanya perkara yang maknanya menghalang, janji-janji yang menghalang kita daripada menegakkan kebenaran Islam di khalayak masyarakat kita hari ini. Ada lagi tuan-tuan, jika ada soalan? Ada lagi? So, jika tak ada, kita akan bertemu lagi pada selepas raya lah ya, insya-Allah. Bulan 6 ya, bulan 5 tak ada sebab raya tengah ya. Raya tengah bulan 5, jadi awal bulan 5 memang tak ni lah. Kita tunggu lepas raya lah, mana bulan 6 lah ya. Kita tak tahu kot dia pun nak meraya sakan kot ya. Orang Melayu ya, merayanya lah ni lebih daripada sebulan lah ni. Dulu kadang sebulan lah ni kan, kadang dah habis Syawal, ada jemputan ni, ada raya lagi. Dahsyat orang Melayu raya. Ya. Dan ni lah saya tengok kadang ada berlaku lepas habis Syawal pun ada lagi. Dia kata tak ada, dia kata tu dia. Yalah. Fardu kifayah ya. Orang lain datang dia pun tak payah. Itu kata dia sebenarnya salah faham. Fardu kifayah ni berlaku apabila benda tu sudah berlaku. Ya. Fardu kifayah ni mana kalau ada hadir orang buat, tapi dah ada orang buat tu maksudnya dah berlaku. Ya. Dia fardu tu wajib. Kifayah ni maksud bila dah ada orang lansaikan, barulah fardu kifayah tu. Tapi bila tak ada orang lansaikan, wajib ni bila tak ada orang buat, menjadi kewajipan semua orang lagi. Sehingga ada orang buat, jadi ada orang lain yang tak datang kerana ada sesebab ke atau pada ada hair ke, baru mana dia tu tak berdosa, kan? Kefahaman fardu kifayah ni pun kena jelas, kan? Kita tahu fardu tu wajib. Wajib, cuma bila terlaksana, maknanya orang lain selamat. Kalau tak terlaksana, semua orang lain bertanggungjawab. Jadi dia tak boleh harapkan orang tu, mana dia tahu tak orang tu tak ada.
Maknanya dia juga kena berusaha. Berusaha melaksanakan fardu tersebut. Tapi bila mereka dah melaksanakan, orang lain yang ada sebab-sebab ke ada apa, terselamatlah. Tapi itulah kita ceritanya, kesedaran kita lah sebenarnya. Kesedaran masyarakat pula. Dia kata, iyalah ya. Bab tu dia tahu lah. Bab tu dia mengaji lah. Fardu kifayah ya. Demo bab kami tak payah. Demo tak berusaha lagi ya. Wallahu a'lam, insya-Allah kita jumpa lagi lah selepas kita menyambut Aidil Fitri. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatik wa anshur alaina rahmatak wa dhakirna ma nasina wa alimna ma jahilna ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi